inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tickettoyou.com.my. Bagaikan jauh jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah akan ku gagal. Hari demi hari berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Bila dah bertemu arah, yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau remah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa
Kota Kinabalu 93.9 FM. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan mendengarkan, terus setia bersama kami di Radio IKIM. Perkongsian kita malam ini, kita nak mengembara, nak bawa anda jalan-jalan pergi Kemboja dan juga Vietnam, insya-Allah menerusi pengembara Muslim untuk pertama kali untuk tahun ini, tahun 2023. Bersama kita di konti IKIM, kita ada 3 orang tetamu untuk sama-sama berkongsi. InsyaAllah kan kita nak tahu tentatif juga macam mana perjalanannya untuk pengembaraan kita kali ini. Kita bersama dengan 3 orang tetamu kita. Pertama, tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Azhar Datuk Abdul Syukur yang merupakan penasihat Easy Group. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz hadir ke konti. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga tak lain tak bukan, kalau Ustaz Azhar ada, Cik Mah tak ada, tak jadi. Orang memang cari Cik Mah pun sebenarnya kan. Bersama Hajah Nur Azimah Haji Hasanuddin merupakan CEO Easy Korban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga yang ni penting juga ni orang ni. Tak ada informasi kan nanti kan. Kita bersama dengan Iqmal. Akmal betul lah tadi kan. Assalamualaikum Akmal. Assalamualaikum. Baik. Dan ni kita kata kita nak kembara pergi ke Kemboja dan juga Vietnam. Dah ramai dah excited ni. Yang mana dah mendaftar dah tak sabar ni bila dah nak bergerak ni kan. Ada yang masih lagi tanya-tanya boleh lagi masuk ke, boleh join ke tidak, sebab dah beberapa minggu ni dengar cerita tentang nak pergi kembara ke Kemboja dan Vietnam. Dah cukup duit dah. Jadinya insya-Allah ada lagi peluang ya Cik Mah. InsyaAllah boleh. Selagi ada tiket boleh pergi. Boleh pergi insyaAllah. Jadi sambil-sambil tu, bagi rakan-rakan yang mengikuti perkongsian kita, anda bukan sekadar boleh dengar di radio, tapi anda juga boleh tonton di FB IKIM FM. Tekan butang share supaya kita dapat menyebarkan lagi pengembaraan kita ni pada orang lain. Awalan ini sedikit mukadimah lah Ustaz Azhar. Okey, terima kasih DJ Yati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cik Mah, kepada Saudara Akmal dan kepada semua para pendengar IKIM FM, sama ada yang kali pertama bersama kita pada malam ni dengan program Pengembara Muslim, dan juga kepada yang telah lama mengikuti, terus mengikuti kami kerana ada banyak lagi maklumat-maklumat yang kita akan sampaikan pada malam ni. Sebelum itu, saya nak mengajak kepada semua para pendengar IKIM yang baik-baik ya. Macam kita kata, bila dia buka radio IKIM tu, dia terbaik lah. Orang yang baik-baik, insya-Allah, DJ-nya baik, semuanya baik. Jadi Pengembara Muslim satu program yang IKIM anjurkan, dan insya-Allah setakat ini beberapa syarikat telah dipilih untuk menguruskan program Pengembara Muslim ni, dan salah satunya syarikat kami Easy Kembara. Dan selama 10 tahun ni kita dah pergi banyak negara ya. Kita dah pergi ke China, ke Australia, ke Indonesia, ke Asia Tenggara ni hampir semualah bersama dengan IKIM. Kita pernah pergi ke Australia, ke Turki, dan bila sebut tentang Turki ini, insya-Allah satu masa nanti mungkin selepas ini kita akan buat sekali lagi lawatan ke Turki. Dan saya selaku di antara kita kata penggerak NGO ya, bila kita sebut Turki, sekarang ni Turki, orang sebut Turki ya. Jadi kepada saudara-saudara yang di luar sana yang sedang mendengar radio IKIM ni, kalau buka Facebook, kalau buka Instagram, tak kira apa, kalau keluarlah mana-mana badan NGO, tak kira lah apa pun, persatuan ke, yang tengah nak memohon bantuan bagi membantu umat Islam yang sedang ditimpa bencana di Turki ni, dermalah walaupun RM10, RM5. Kerana inilah waktu kita, ialah orang bangga kita rakyat Malaysia ni, siapa yang dapat pergi Turki ni, seronok dengan pemandangan yang cantik, makanan yang sedap. Kali ni dia orang tengah ditimpa kesusahan. Kita menderma untuk saudara-saudara kita di sana, insya-Allah. Itu pusingan mukadimah. Jadi balik kepada program kita Pengembara Muslim untuk kali ini, tinggal 2 minggu lagi pada 4 bulan 3 nanti. Bersama dengan Easy Kembara, kita menganjurkan program kembara ke Kemboja dan Vietnam. Ini tinggal 2 minggu je lagi ni. Hari ni 17 hari bulan malam ni ya. Bulan Februari tahun ni 28 ya. Jadi ada 11 hari campur 4 hari lebih kurang 2 minggu. Jadi masih terbuka lagi kepada yang nak pergi. Cuma kita bagi maklumat pada yang kali pertama. Ini baru kali pertama dengar, dan mungkin kali pertama teringin nak berjalan ke luar negeri yang tak jauh mana dan tak dekat mana. Tidaklah kalau kita pergi ke Thailand, selatan Thailand tu ada bunyi Melayu lagi. Betul. Ada bunyi Melayu lagi, ada bahasa Melayu lagi. Kalau pergi Indonesia pun ada bunyi Melayu, terasa macam duduk kat Sungai Haji Dorani pula ya. Kampung saya. Macam lebih kurang kan serupa je, makannya serupa lebih kurang. Tapi kita nak pergi ke Kemboja, turun je ke Terbang, berubah bahasa. Terasa duduk di luar negeri. Itu. Baru melancong tu. Melancong. Walaupun perjalanannya taklah sejauh ke
ke Kota Kinabalu. Kota Kinabalu lagi jauh. Ini ke Phnom Penh ni dia tak jauh mana, dalam sejam 40 minit gitulah. Tapi bila turun ke terbang dengan tulisannya belit-belit apa semua kan. Jadi terasa kita berada di luar negeri. Itu di Kemboja, dan dalam masa yang sama kita akan berada 3 hari di Kemboja. Hari ketiga kita pindah satu lagi negara yang bahasanya berubah, berbeza. Antara dua tu walaupun sebelah-sebelah berbeza sungguh. Anda dapat merasai pengalaman tu kan. Jadi hari ketiga kita akan pergi pula ke Vietnam. Bandar membeli belah orang kata, ke situ. Dia jadi 3 hari juga di situ. Jadi keseluruhan perjalanan kita 6 hari 5 malam. Bermula 4 hari bulan 3 waktu cuti sekolah tuan-tuan, puan-puan, waktu cuti sekolah kita ingatkan lagi tu. Dan sampai 9 bulan 3 6 hari 5 malam. Dan perjalanan kita bukan sekadar shopping, kerana kita membawa IKIM FM, kita membawa kawan-kawan kita. Jadi kita pergi ziarah kawan-kawan seagama kita, kita ziarah kawan-kawan yang serumpun dengan kita. Di samping kita menikmati keindahan alam, menikmati suasana baru, menikmati membeli belah. Kita juga akan ziarah saudara-saudara kita, umat Islam kita memberi bantuan, kita bawa kebajikan. Jadi dalam program, dalam perjalanan ini, insya-Allah kita akan lalui semua, tidaklah sekadar berseronok saja. Kita kalau kita pergi ke mana tadi, ke Turki tadi, kita seronok aja. Betul. Sesak sikit pun tengok kalau ada orang minta sedekah aja. Jadi yang ini tidak. Kita sesak. Kita sesak. Dan kita akan bawa ke kampung-kampung. InsyaAllah akan didetailkan lagi. Cumanya itu mukadimah kita 6 hari 5 malam ke Kemboja dan Vietnam, 2 negara yang berbeza pada waktu cuti sekolah. Dan setakat ini kita dah ada 30 orang peserta dan masih dibuka lagi selagi ada tiket. Dan selagi tiket tak berubah, aku berubah harga tu, kos kita akan berubah lah. Berapa kos kita sekarang ni? 3,900 sahaja. Masih kekal ya? Masih kekal. 3,900. Walaupun dah tinggal beberapa minggu je. Ya, 2 negara. Dan kita buka kepada semua yang layak nak berjalan. Tak kira hatta budak kecil pun. Kami Easy Kembara pernah kami buat ke Palestin. Kita pergi Masjid Aqsa. Ada seorang budak perempuan. Tak silap saya, umur dia 15 tahun saya rasa. Ikut sekali tanpa mak ayah dia. Seorang dia. Mak ayah dipercaya sungguh lah ni dengan isteri kembara. Family dia hantar dia ke airport. Bukan ke Kemboja dekat. Ke Palestin. Masjid Aqsa. Dikelilingi orang-orang Israel yang mengawal, yang keluar masuk kita pun semua tu. Berani mak ayah dia. Tak percaya sungguh lah. Percaya sungguh pada isi kembara. Jadi kepada sesiapa yang ada anak tu, teringin nak bagi anak tu dewasa sikit, nak bagi rasa sedar sikit cuti sekolah ni, duk main game tak sudah-sudah, main gadget entah benda, hantarlah dengan kami. Tak ada, jangan risau. Akmal ada untuk menjaga. Kalau budak lelaki, kalau budak perempuan, Cik Mah ada, insyaAllah. DJ pun ada yang perempuan. Jadi kita jadi macam keluarga. Jangan takut kalau mak ayah tak dapat pergi, hantar anak-anak. Kita akan jaga dia sebaik mungkin. Dan insyaAllah balik tu nanti anak tu dia akan ada rasa sedikit kesedaran. Panjanglah sebut tu. Sebab ni bukan pengembaraan biasa-biasa ni. Dia pengembaraan kata orang rehlah rohani jugalah kan. Kita belajar tentang kehidupan ni. InsyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni kita nak tahu pula apa yang kita nak buat 6 hari 5 malam tu kan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk pengembara Muslim. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416 2011 000520. Jom infak. Unit Editorial Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM memerlukan seorang pembantu penyelidik kontrak bagi tujuan membantu kerja dan usaha pengurusan tafhim secara amnya dan khususnya dalam mendapatkan penarafan indeks Scopus bagi tafhim. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti yang diiktiraf. Calon yang mempunyai latar belakang dalam urusan kepengarangan, penyuntingan dan atau penerbitan mempunyai kelebihan. Antara bidang tugas, membantu dalam proses dokumentasi permohonan perindeksan jurnal, mengemaskini maklumat pada laman web jurnal.
Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 21 Februari 2023. Ekspresi di IKIM Inspirasi Inforia Islami Pengembara Muslim. Pada malam ini kita bawakan anda untuk pengembaraan kita yang pertama untuk tahun 2023. Kita nak ke Kemboja dan juga Vietnam pada musim cuti sekolah ni 4 hingga 9 Mac 2023. 6 hari 5 malam dengan kos hanya 3,900 sahaja. Kita ada Ustaz Azhar, Cik Ma dan juga Akmal untuk perkongsian kita pada kali ini. Sebelum kita nak kongsikan apa antara aktiviti nanti untuk 6 hari 5 malam itu. Boleh tak kita wawarkan kat mana rakan-rakan pendengar kita nak mendaftarkan diri, mungkin nak simpan nombor siap-siap ke? Silakan. Okey, boleh hubungi kami di 03-6184-1542. Ni nombor office kami ya. Ataupun boleh WhatsApp terus di 013-673-9000. WhatsApp kami di 013-673-9000. Ataupun nak dapatkan maklumat trip juga boleh di Facebook page kami di IZ Kembara Travel and Tours. Selain pada itu, kita open juga untuk yang berdekatan dengan Batu Cave ataupun Gombak, sekitar Gombak, boleh datang terus ke office kami untuk membuat pendaftaran ataupun jumpa kami apa semua kan. Nak tengok lebih, nak kenal lebih dekat apa semua di alamat nombor 127 Jalan 3 Batu Cave Center Point 68100 Batu Cave Selangor. Kalau Wiz Izzy Kembara dapat lah kan? Boleh Wiz terus je IZ Kembara apa semua. Seronok. Dan kalau mengikuti juga perbincangan kita sebelum ni kan Cik Ma dan juga Ustaz, kita memang cerita tentang aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang setempat kan, kita melawat orang dan sebagainya, dan anda boleh bersedekah dan juga buat fidyah. Betul. Kan? Kalau kita boleh kongsikan jugalah antara aktiviti-aktiviti untuk 6 hari 5 malam pengembaraan kita ini. Silakan. Okey, Akmal. Okey. Macam mana kita punya perjalanan hari pertama? Okey, bermula pada hari pertama kita akan berkumpul di KLIA. So sekurang-kurangnya 4 jam sebelum berlepas lah. Ikut jam ni kita akan bertolak jam 9, tapi dalam pukul 5 tu kita belum berkumpul lah di airport untuk taklimat ringkas apa semua kan, untuk briefing, bagi kenal-kenal semua siapa peserta apa semua. Okey, lepas tu kita akan dah check in apa semua tu, kita pun berkemungkinan akan buat solat subuh di KLIA juga. Sebab kita datang dalam pukul 5 macam tu. So dah naik flight apa semua, sampai je di airport Phnom Penh, kita akan terus ke makan tengah hari. And then kita akan daftar masuk hotel dan juga solat di bilik. Kita nak cerita pengalaman. Seronok pengalaman, orang tua banyak pengalaman kan. Tua dah kita. Dalam banyak-banyak program yang kita pernah buat, bawa kawan-kawan pergi ke, tak silap saya pergi Kemboja ni. Satu kes tu ada seorang wanita yang dia datang awal ke airport, sangat nak pergi. Lepas tu dia duduk kat surau, sampailah orang terbang, dia masih kat surau lagi. Allah. Dia punya marah lah kat kita, tinggalkan dia. Kita pun heran macam mana kita tinggal. Tapi lah apa hal pun, kami masa tu kami punya staff di ground tu, pasal sehari ada 2-3 flight, kita belikan juga tiket dia. Kita gantikan. Pergilah, cuma terlambat 2-3 jam lah ambil flight yang lain. Tapi tolong jangan buat macam tu nanti. Ini antara kes-kes yang pernah berlaku. Kita bertanggungjawab, tidak meninggalkan kita. Baru nak kata Izzy Kembara akan bertanggungjawab, InsyaAllah. Ada juga satu kes yang tersangkut dekat airport sebab tak lepas LHDN. LHDN? LHDN. Tak lepas tax. Masa tu kita nak pergi ke Korea. Isteri, anak dan cucu lepas. Okey, ketua keluarga yang tak lepas dan ada duit belanja kat dia. Dan beg cucu ni, yang pampers, yang semua-semua ni didaftarkan atas nama atuk. Allah, suami tu. Jadinya macam mana nak buat? Jadi kami berlepas jugalah dengan isteri, anak dan cucu ni berlepas tanpa ada baju yang si cucu ni. Apa yang kita buat? Kita kata okey, tolong settlekan dengan LHDN segera hari pagi ni juga, dan kita akan belikan tiket yang baru lah. So petang tu berlepas jugalah apa hal pun. Sebab itulah kita pentingnya, sebab itu IKIM untuk pengembaraan ni kita bersama dengan Izzy Kembara, sebab kami percaya. Kalau kami percaya, anda kena percaya jugalah kan. Terima kasih. Taklah, itu antara kes-kes yang pernah berlaku lah. Maksudnya pastikan
Pasport. Pasport, Pasport hidup. LHDN-nya apa semua tu settle, dan insyaAllah yang lain tu kita akan uruskan lah. Kita nak cerita satu lagi. Baiknya Izzy Kembara. Masya Allah. Riak sikit lah malam Jumaat malam Sabtu ni. Kita buat pergi umrah. Si seorang wanita tu juga lah. Kali pertama dia umrah dengan ayah dia. Ayah pun dah uzur apa semua. Takdirkan sampai di Mekah tu dia cuti. Dia tak boleh nak buat umrah. Duduk dalam hotel. Tak apalah. Habis tempoh di Mekah tu habis. Kita pergi ke Madinah. Sampai Madinah, sampai petang tu dia suci. Allah. Jadi saya kata jom malam ni juga kita ambil teksi, saya bawa dia dengan ayah dia balik ke Mekah untuk buat umrah. Habis umrah balik ke Madinah. Merasa juga. Jadi kita sedar dia nak niat nak pergi umrah apa semua. Jadi tanggungjawab kami sebagai pengurus dia tu kena memenuhilah apa yang dihajatkan. InsyaAllah kita bantu di situ. Sampai ke tahap tu ya. Ya, insyaAllah. Masya-Allah. Didenda lagi. Allah. Itu antara pengalaman-pengalaman lah Izzy Kembara kan. So, itu antara sebab jugalah Izzy Kembara bersama kami untuk pengembaraan kali ini ke Kemboja dan juga Vietnam. Dan menarik sebab mereka bukan sekadar mahir untuk selok-belok nak bawa orang dan sebagainya, tapi kat sana sendiri ke Kemboja dan juga Vietnam ni dah macam rumah kedua dah Cik Mah. Betul tak Cik Mah? Okey, pada waktu petangnya pada hari pertama tu kita akan beramal bersama dengan para pelajar madrasah. So dekat situ akan ada sedikit aktiviti kan di situ. Untuk di situ kita akan edarkan beras fidyah yang daripada Malaysia untuk pelajar-pelajar lah di sana. So di sini saya tak pasti lagi berapa kilo, tapi setakat ni kemungkinan dalam 1 tan beras yang akan kita edarkan ataupun lebih. Ini memang hasil daripada fidyah-fidyah yang kita kutip lah. Itu hanya sedikit daripada yang kita kutip. Masya Allah. Masya Allah. Begitu banyaknya denda kita yang kita baru nak cakap benda begitu banyaknya denda kita. Tapi alhamdulillah, maksudnya ada orang dah ada kesedaran dah. Ada berhutang lagi dengan Allah dan bayar kalau Ustaz boleh cerita sikit tentang fidyah. Kenapa banyak sangat fidyah yang dia kita dapat? Sebenarnya dia isunya bermula daripada korban lah. Bila kita buat korban, orang tanya tentang fidyah. Jadi kami rujuk kepada masa tu Al-Fadhil Dr. Zulkifli Bakri, jadi menteri mufti wilayah. Kami tanya boleh tak kami menubuhkan syarikat khusus untuk menguruskan fidyah. Dr. Zulkifli betul memang kena buat Ustaz ni, sebab ramai sangat yang alhamdulillah dah mula ada kesedaran. Teringat dia sejak balik lu berapa tahun-tahun tak berpuasa apa semua. Lepas tu mak ayah yang dah lama sakit bedridden apa semua ni 5-6 tahun tak berpuasa. Jadi dia nak ganti semua tu. Jadi saya rasa dah 5-6 tahun dah Izzy fidyah ni tubuhkan, dan sambutannya maksudnya bukan sambutan, saya takkan sambutan. Orang mengamanahkan kami untuk menguruskan fidyah mereka. Kita nak bayar fidyah ni malu lah. Betul. Nak cerita ke orang kenapa kita nak bayar fidyah tu? Sebab denda kan. Malu nak pergi jumpa Tok Imam. Orang dulu dia pergi Imam Surau, nampak orang kau tak puasa dulu kita. Jadi sekarang ni hubungi kami boleh hubungi nombor Izzy Kembara tadi. Kita akan tolong kirakan berapa. Dan fidyah ni sebenarnya bukan kami utamakan untuk orang luar negeri. Kami lebih banyak pada yang dalam Malaysia. Cumanya bila kita keluar negeri, bila kita pergi ke pelajar-pelajar yang belajar agama ni, kita bawa sebahagian kecil. 1 tan tu sebahagian kecil. Jadi di antara program tadi dengan madrasah tadi, kita juga akan dapat, kalau teringin nak buat keluarga angkat sana, anak-anak angkat yang belajar sana, kita ada peluang di situ untuk bersama dengan mereka. Kita bagi peluang situ. Kan boleh taja pelajar kan? Kita dah nampak sendiri macam mana dia belajar kan. Berjumpa terus dengan dia orang. Kan ambil anak angkat ni lah, masanya boleh dapat manfaat daripada anak tu. Anak angkat je. Ya, anak angkat. Jangan angkat anak. Jangan maknya. Jangan angkat anak. Okey, Akmal. Okey. Habis di situ. Okey, next kita pergi kepada hari kedua. Okey, so awal-awal pagi tu kita akan ke dataran istana. So untuk menghayati panorama di Phnom Penh. Sambil-sambil tu kita akan ada sedikit aktiviti kan. Dia tarian pun exercise. Dia akan exercise itu memang budaya kat sana lah kan. Budaya kat sana.
Okey, selepas tu kita akan breakfast di restoran tempatan dan juga kita akan bagi pengalaman lah menaiki tuk-tuk. So dia satu transport yang lokal, orang lokal guna. Memang best lah sebab dia tak ditingkap. Dapat free berangin air, dah lepas exercise tu. Okey, seterusnya kita akan melawat kedutaan Malaysia di Kemboja. Balik dulu, mandi. Betul. Lepas exercise tadi. Lepas exercise, dah sarapan semua. Akan balik ke hotel dulu, kita bersih-bersih badan apa semua. So kita akan kita akan pergi ke kedutaan Malaysia. Okey, di Kemboja, situ kita buat satu aktiviti khas lah untuk trik kembara Muslim bersama IKIM ni. Biasa kalau trik-trik lain memang tak boleh nak masuk kedutaan ni, dia susah sikit lah kan. So kita buat yang specialnya trik ni, kita melawat Embassy Malaysia lah di Kemboja. Seterusnya kita akan ni yang ditunggu-tunggu lah, kita akan membeli belah di Pasar Temeh. Pasar Temeh. Pasar baru. Temeh tu orang Malaysia lah. Pasar Temeh. Pasar baru. Okey, dekat situ banyaklah barang kita boleh beli, souvenir untuk kita punya keluarga di Malaysia apa semua kan, sepupu. Dekat situ memang kita akan bagi lebihan masa untuk shopping apa semua, tapi kalau boleh jangan shopping banyak sangat lah kat situ sebab kita ada lagi 2-3 tempat shopping. Ni ingatan awal. Ingat awal lah. Belum pergi dah boleh rancang ni masa. Kena bagi peringatan tu. Okey, seterusnya kita akan lunch di restoran tempatan, and then selepas tu kita akan melakukan solat Zuhur di Masjid Negara Kemboja lah. Jamak. Zuhur Asar di Masjid Negara. Seterusnya pada waktu petang kita akan melawat ke stesen radio dan TV Islam di Kemboja. Itu pun salah satu pengalaman tak semua orang boleh dapat. Betul. Ya, betul. Bukan orang luar, orang Kemboja pun tak dapat pergi situ. Orang Kemboja pun tak dapat pergi. Betul. Okey, seterusnya kita akan pergi lagi sekali di membeli belah di Pasar Temeh. So ada masa pasar tu kita boleh tengok lah sebab di sana ada beberapa pasar lah sebenarnya. Jadi kalau kita rasa belum puas hati dengan pasar yang pagi tadi, ada lagi kedai yang belum sampai, so kita akan pergi situ semula lah. Tapi kalau rasa nak buat apa pasar tadi, semua dah tengok, okey kita pergi pasar lain. Atas permintaan. Jangan risau. Akan bawa anda betul-betul mengembara. Ya, insyaAllah. Okey, pada waktu petang pula kita akan naik bot lah ramai-ramai, kita akan tengok sunset di Sungai Mekong. Kita hayati panorama kita sebab Sungai Mekong ni besar kan? Ya, besar. Dia besar dan panjang. Betul. Dan dalam. Dalam. Sebab kapal yang besar-besar pun memang boleh lalu. Tu nak macam laut kan? Memang dia dalam. Okey, habis tu kita akan makan malam. So kita akan balik hotel. Okey, selesai hari kedua. So hari ketiga aktiviti kita akan ke Vietnam, ke Chau Doc Vietnam, perkampungan Chau Doc. Negara kedua. Okey, ni adalah negara yang kedua lah. Okey. Di situ di sini kita akan ada pembahagian kumpulan. Okay. Ada latihan dalam kumpulan ke? Ada pembahagian kumpulan. Jadi ada sebahagian peserta kita akan tinggal di Kemboja. Sebahagian akan meneruskan perjalanan ke Vietnam. Okey. Jadinya bagi sebahagian yang tinggal tu, diorang akan balik semula ke Malaysia daripada Kemboja pada malam itu. Jadi yang kita akan meneruskan ni, kita akan okey, Mal boleh meneruskan. Okey, perjalanan tu kita akan ambil masa lebih kurang dalam 4 jam. Kita akan naik bas lah, lebih kurang bas yang berhawa dingin. InsyaAllah ada wifi sekali apa semua. Yang nak dengar tu ada. So dalam perjalanan tu tak adalah bosan-bosan apa kan. So kita akan makan tengah hari juga dalam bas. Kita akan ada bekalkan macam lunchbox lah. Sebab agak susah kan nak dapat makanan sepanjang perjalanan tu. Okey, sampai je kita akan check in hotel. So buat solat. Kita akan lalu border lah. Maksudnya cop pasport. Untuk cop pasport. So akan dapat jugalah cop pasport untuk negara Vietnam. Boleh tambah koleksi kat situ. And then pada petangnya kita akan program beramah mesra bersama masyarakat Islam di perkampungan Chau Doc tu lah. Kita lawat perkampungan Muslim kat situ, kenal dengan orang tempatan, beramah mesra. Dan di situ juga kita akan ada agihan fidyah lagi sekali juga. Dia yang seronok ni, tempat yang kita pergi ni dia tak lari pada sungai.
Kampungan tu pun tepi sungai, ada bot-bot lalu apa semua. Maknanya mereka memang masih menggunakan lagi lah. Ya, suasana sepenuhnya ya. Wow. Jadi nampak hidup lah. Kalau dia akan membawa balik kita ke sejarah zaman-zaman ialah siapa yang duduk tepi sungai lah. Awal 80-an. Yang kalau macam saya dulu, nama kampung saya Sungai Besar. Sungai tak ada pun. Ada parit di depan rumah. Saya Sungai Pahang. Ada Sungai Pahang. Betul tu Sungai Pahang. Jadi dia nostalgia tepi sungai apa semua ada lagi benda tu. Okey, seterusnya kita dah habis hari ketiga tu, kita akan keesokan harinya kita akan bersia-sia di Bandar Chao Dok tu, di perkampungan tu. Then kita akan bertolak ke Ho Chi Minh. Okey, saya nak mencelah ya. Masa di Kemboja hari kedua malam itu biasanya pengalaman saya lah. Pengalaman saya bila habis dah program, maksudnya free and easy, dia akan ada beberapa kumpulan kecil nak round-round malam. Kita naiklah. Meraihkan. Ada tour leader juga kan? Ada tour leader. Tua dah. Leadernya tua dah. Dia mau pusing-pusing. Okey, pasal malam berbeza dengan siang ya. Dia akan naik pusing satu dan kita boleh pakat dengan apa? Kalau 3-4 orang tu boleh pakat dengan pemandu tuk-tuk tadi ya. Okey, kita bayar tetap dah harga. Kau kena pusing balik ke hotel balik. Jadi dia akan tunggulah. Jadi kita tak risau untuk bercakap dengan dia tu. Nanti sampai nak cakap apa pula ni? Nak pergi mana lepas ni? Macam tu. Oh, ni maknanya ada pengalaman juga macam mana kalau nak berjalan sendiri esok-esok ni akan datang nak ke Kemboja ni, macam tu lah cara dia. Betul. So begitu juga di Chao Dok ya. Di Chao Dok ni saya harap masih ada lagi begitu. Pemuda-pemuda di situ. Ini pemuda-pemuda ya. Yati tak ada dah, Yati pemudi. Dia akan kumpul beberapa biji motor. Dia bawa kita. Oh, naik motor. Naik motor pergi ke bandar pusing naik motor. Free charge. Betul ke? Ya, terpulang benda kita nak bayar tak nak bayar. Dia seronok meraihkan kita tu dan dia bangga. Macam kita lah bawa orang putih naik motor belakang tu. Kita bawa pelancong tu. Jadi insya-Allah benda tu setiap kali saya pergi macam itulah keadaannya. Kita mengharap benda tu masih ada lagi. Jadi lebih seronok lah jalan ke situ, naik ferry melintas sungai tu pasal nanti. Jadi itu malam punya aktiviti yang tiada dalam jadual. Tapi biasanya benda tu berlaku gitulah. Maksudnya itu antara kelebihan Easy Kembara juga, dia memang easy. Easy, dia ada macam-macam yang aktiviti-aktiviti lebih-lebih yang memang sampingan. Side dish banyak. Side. Kadang-kadang nampak apa pun, diorang jual apa roti nak. Jom. Itu yang seronoknya tu. Kemudian kita macam mana? Okey, then dah habis hari keempat tu, seterusnya pada keesokan harinya kita akan pergi kepada dia punya museum lah. Museum untuk tengok sejarah-sejarah peperangan. Betul lah tadi, hari keempat pagi tadi. Hari daripada Chao Dok kita pergi ke Chao Dok, ke Ho Chi Minh. Kita bertolak ke Ho Chi Minh. Kat situ perjalanan lebih kurang dalam masa 6 jam. So kita boleh, biasa dalam transport ni kita kenal-kenal, kita rapat-rapat lagi apa semua kan. Boleh tahu apa semua, kita macam networking punya sesi lah kat situ. Then kita akan pangkat tengah hari juga di dalam bas, kita akan provide lunch box. So sampai kita akan daftar hotel. So malam tu aktiviti bebas lah di sekitar Ho Chi Minh tu. Biasanya bebas tu kita tengok lah macam nak round-round ke pekan tu, ataupun boleh terus ke shopping terus. Ini aktiviti, nama je aktiviti bebas. Tapi dia punya seronok tu sungguh bebas. Dia pasal di Ho Chi Minh tu dia ada 2 pasar, sebelah siang dan sebelah malam ya. Dan kedua-duanya hidup. Jadi kita sampai tu jangka mungkin pukul 3, pukul 4 petang kot. Penat, kita akan berehat. Lepas kita makan. Jadi mula malam tu kita akan bawa berjalan, kita pusing. Segala macam benda yang ada kat situ. Dari sudut makanan, minuman, pakaian, souvenir apa semua. Dan yang paling seronok tu layanan dia. Layanan bukan mesra, layanan dia tu pengalaman untuk kita. Kita kajar lah. Pandang, jangan tanya harga. Tanya harga, letih lah kita nak lari nanti. Dia memang kita tanya harga, dia pun pegang kita. Jangan lepas dah. Sampai kena beli. Kita mesti tengok suasana tadi berbeza. Perbezaan antara Kemboja dengan Vietnam.
Kemboja kau tanyalah 10 kali pemain lah dia buat pasal dia okey tak ada masalah. Tak beli tak apa. Tak beli tak apa. Lembut ya. Pergi ke dia macam ni lah, macam Yati dengan Mas lah. Bezanya. Oh, beza saya dengan Mu. Lembut je. Seorang lagi jadi sajalah. Pengalaman kita kan. Jadi bila kita pergi ke Vietnam tu, perniaga-perniaga pergi macam tu ya. Dan seronoknya kita akan dengar orang Vietnam bercakap dalam bahasa Melayu. Ya. Dia punya pelat tu kita ketawa sendirilah. Betul lah. Abang sayang. Tak apa. Jadi semua pengalaman tu. Dan malam tu ya, kita pasal kita santai-santai, kita akan nampak macam-macam buah yang kita teringin nak makan. Boleh beli makan kat situ. Kita boleh minum kopi Vietnam kat situ, dengan segala macam air kat situ. Kedai makan yang halal pun banyak. Sebab hotel kita pun InsyaAllah berdekatan je dengan pasar. Memang di lorong Malaysia tu lah. Lorong Malaysia. Lorong Malaysia. Jadi memang tak asing sangat dengan kita kan. Tak. Jadi muka pun kita akan nampak muka Melayu semua kebanyakannya kat situ. Jadi kalau rasa-rasa lapar dan belum waktu makan lagi dengan grup, turun je pergilah order mi goreng satu. Dia macam tu. Teh tarik semua ada, insyaAllah. InsyaAllah anda jangan risau. Makan jangan risau. Makan insyaAllah. Dan kita nasihat, tolong ingatkan ya, pasal kita akan ada sekali atau 2 kali lagi on air. Kita akhir tu kita nak kena peringat. Sekarang kita ingat lagi, kepada sesiapa yang pergi, tolong bawa beg, dia panggil apa, beg extra. Sama ada beg yang boleh lipat, beg kain yang kuat yang boleh lipat, supaya kita tak rugi untuk beli beg tambahan kat sana. Rugi ya. Memang kan dibuang duit pula beli beg kat sana. Memang akan beranak kan dia. Ya. InsyaAllah beranak dah begnya. Kain-kain lagi. Ataupun sediakan satu beg untuk pakaian kotor. Pakaian kotor buah dalam tu, beg yang kosong tu isi pakaian yang baru. Dia macam tu. Pasal ramai yang dia beli beg tu sekadar untuk kerana dah tambahan muat, beli barang, rugi saja di situ. Kan. Sekarang banyak je kan beg-beg yang boleh lipat-lipat. Zip pun ada tu. Kalau jimat dapat $20, dapat satu blazer rasanya. Tambahan. Contoh. So itu hari apa? Hari keempat tadi. Okey, seterusnya kita hari kelima. So hari kelima kita pergi kepada muzium perang sejarah-sejarah Vietnam yang kita boleh dekat situ pun kita boleh jumpa orang-orang yang lama yang memang betul yang terlibat dengan perang dulu. Perang Vietnam ni besar kan. Amerika dan specialnya Vietnam kepada anak-anak muda yang tak pernah dengar sejarah perangan Vietnam Amerika. Amerika nanti marah pula orang tu. Amerika maksudnya Vietnam pernah memenangi dalam berperang dengan Amerika. Di situ. Bayangkan negara yang miskin dia boleh menang. Dia boleh menang. Jadi kat situ bila kita pergi muzium tu, kita akan nampak macam mana kegigihan dia orang dalam menentang tentera Amerika. Macam mana taktik yang digunakan, apa strategi yang digunakan. Dan macam mana Amerika guna pula. Itu semua sejarah. Dan saya rasa anak-anak muda kena Kemal pun tak tahu kot sejarah perang Vietnam. Mereka tahu cerita Rambo je. Rambo kat Vietnam tu dia tahulah. Itu berbeza dia punya sudut pandang. Pandang tu berbeza tu. Dan kalau kita tengok situ kita akan nampak anak-anak Vietnam ni yang bermuka dengan muka Inggeris apa ada, bukan Inggeris yang putih, Inggeris yang negro pun ada. Kita tengok dia ni dia ayah dia kot negro dulu tak tahu. Jadi benda tu ada di situ. Masih berlaku lah. Maknanya ada lagi tinggalan-tinggalan tu. Baik. Bagus tu. Kena pergi ni. Seru sekali lagi ni. Pergi. Ikut join Easy Kembara kali ni. So lepas pada muzium kita akan pergi dia punya Financial Tower lah. Financial Tower macam KL Tower lah, pergi nak ambil gambar tinggi, naik lift sekejap. Orang kata OOTD. OOTD lah. OOTD. Outfit of the day. Nak bergambar apa semua. Tuan mana kita tahu. Rupanya Ustaz pun OOTD. Nak belajar sebut. Nak bergambar apa semua sebab dia nampak lebih kurang satu bandar tu lah kan. Dia kat atas tu. Dia menara tengok view lah. Kat KL Tower. So selepas tu kita akan lunch lah, berhampiran dengan kita punya hotel. So petang tu pun kita bagi lagi peluang untuk
aktiviti shopping di Bentan Market tu. Sebab biasa hari pertama kebanyakannya kita cuci mata saja. Tengok kita aim barang apa semua. Oh, saya ingat ni hari kedua ni kalau orang tempah baju dah boleh ambil baju dah. Dia boleh cuba-cuba dulu tengok kalau rasa macam okey lah, nak tempah lagi boleh lagi. Pasal 9 bulan 3 itu dah nak Ramadan. Saya rasa dalam 2 minggu lagi lepas tu Ramadan. Jadi kita tak payah fikir dah nak cari untuk buat baju raya. Selalu kita peringat ya, ada orang berkirim dah dia nak buat baju raya di sana. Ya, ada orang berkirim dah. Ada orang berkirim. Masya Allah. Kita ramai keluarga kan. Macam tu lah. Kirim je baju-baju macam tu. Okey, itu ini cerita ni. Jadi kepada kita, pada mak ayah yang pergi, katakanlah anak ada 7 orang. Jadi tahun ni kita nak beraya lebih sikit. Dah ini tahun kedua kita selepas PKP ya. Nak sedondon apa semua. Bawa baju anak-anak, saiz dia tu. Lepas tu kat sana, pilih kain. Kita bagi, tolong buat baju saiz ni, design macam ni. 1 hari siap. Esok siap. Jadi balik tu kita bawa baju raya untuk anak-anak kita. Baju raya untuk yang anak pula untuk mak ayah dia. Buatlah banyak pun, 1 hari tu siap. Jadi jangan buat sepasang. Buat 2 pasang, 3 pasang. Banyak modal. Banyak modal Ustaz. Banyak modal Ustaz. Nak cerita ini peluang. Dari sekurang-kurang nanti dah tua-tua nanti ini baju raya kat Vietnam. Betul. Dibuat di Vietnam. Tempah 1 hari. Sehari je. Sehari 24 jam dah siap. Mana dah dapat tempah sehari. Betul. Sebelum Ramadan lagi dah ada dah baju raya dah. Tak payah fikir pasal raya. Betul. Fikir pasal Ramadan je lah jadinya kan. Betul. Okey, itu kelebihan bukan kelebihan satu, memang semua rakyat Malaysia ke situ dia akan buat benda tu. Tak banyak pun dia akan buat selai baju. Kebanyakan peniaga kita pun akan ambil barang daripada sana dan jual di pasar-pasar. Kita ada banyak je kalau kat Malaysia pun kan made in Vietnam. Jadi kita kita buat di sana. Memang kepakaran memang di sana. Bidang jahitan ni. Inilah maksudnya anda bukan sekadar nak melawat menziarah, tapi anda sekali membeli belah yang betul beli belah tu. Seterusnya? Jadi nasihat di situlah. Nasihat di mana? Pasal kita di Ho Chi Minh tu nanti pasar tu kita akan pusing 2-3 kali. Siangnya pusing, malamnya pusing. Sampai kata orang tu kematulah lutut. Jadi kita syorkan kasut itu biar kasut yang selesa. Janganlah kasut tumit tinggi, tak payahlah. Kita bukan pergi Eropah. Kita pergi ke Vietnam untuk berpusing kat situ. Kena pula kalau di apa tadi tu kita cowdok tu kawasan kampung. Jadi elok pakai kasut-kasut yang macam Skechers ke. Campaign tak payah Skechers, kasut batar apa sesuatu. Jangan Skechers mahal sangat. Kasut batar pun boleh, tak ada masalah. Yang lembut lah, ataupun pakailah kasut yang paling buruk. Sampai sana tinggal beli yang baru. Ya betul. Dia tak terasa sangat terkilat. Dan baru sana tu pun memang berjenama dan murah. Jadi tak ada isu kat situ. Bawa slipper je, bawa slipper tak ada masalah. Naik ke tebang pakai slipper. Balik naik kasut. Balik kasut. Kasut baru. Kasut baru beli kat sana. Oh, baik. Seterusnya? Okey, itu kita punya hari kelima. Seterusnya pada hari terakhir sekali kita akan breakfast yang biasa juga. Dan kita akan membuat aktiviti bebas. Yang nak shopping sambung shopping, yang nak beli souvenir apa semua kan untuk hari terakhir, rasa macam beg tu ada lagi kosong apa semua, boleh habiskan, duit pun rasa banyak lagi. Kita habiskan shopping buat kali terakhir. Sungguh-sungguh dia. Then kita akan solat, check out pada hotel. Kita lepas makan tengah hari kita akan ke airport terus untuk pulang ke Malaysia lah. Okey, dekat situ kalau ikutkan kita punya trip ni, kita full board di mana makan kita penuh lah. Daripada breakfast ada, tengah hari ada, makan malam. So kat situ dah tak perlu risau. And then package kita ni hanya 3,900 sahaja. Okey, boleh hubungi kita untuk daftar di 03 6184 1542 ataupun WhatsApp kami terus di 013 673 9,000. Yang nak daftar ke office kami pun boleh di nombor 0127 Jalan 3 Batu Caves Center Point 68100 Batu Caves Selangor. Okey, kita ada lagi 2 minggu tapi tempat masih ada lagi, masih available lagi lah. Selagi tiket ada. Kan cepat dah ni. Selagi tiket ada kan. Biasanya memang itu. Sebelum raya, kalau dululah, sekarang kita tahu sebelum raya ramai orang-orang rakyat Malaysia yang akan ke Vietnam
Memang dia orang sama ada dia orang bershopping ataupun para peniaga kita yang memborong. Betul. Boleh borong untuk dijual sepanjang bulan Ramadan itu. Ya, betul. Jadi baju kurung, dan saya sedikit ada yakin sampai di Vietnam nanti, biasanya macam dah setiap kali saya pergi Vietnam, banyak kali pergi Vietnam ni, akan ada kita jumpa, kau ke? Muka sama. Dia Orang kampung. Orang kampung kita, orang sepejabat Kawan kita. yang dah lama tak jumpa. Kerap jumpa. Pasal situ tempat berkumpulnya para peniaga dan tu. Dan peringatan juga ya untuk yang package kami ni, kita termasuk insurans ya. Ya. Yeah. Oh, ada. Itu penting. Dia jangan risau. Perjalanan anda ada di cover oleh insurans. Dia pasal satu kes dulu, staff kami pergi Kemboja, masa tu baru habis COVID, Kemboja dah dibuka, seronok lah dia orang. Dia orang pergi nak balik tak lepas, kena apa dipanggil? Apa nama tu? Buat test ke? Kena Test buat dia. test dulu. Kena buat test COVID. Check clear tak clear. Sehari sebelum balik tu kena pergi klinik sana, kena buat PCR. Ada result baru boleh. $100. Semua kos sendiri. $100 kena pula beli tiket lain. Tiket lain, hotel lain, semua kena lain. Sebab kita dah tertangguh, flight kita tak boleh naik hari ni. Allahu Akbar. So jadi kita siapkan insurans kalau jadi apa masalah. Jadi kita yang akan diuruskan semualah. Nampak tak? Sebab itulah Izzy Kembara ni sebab memang ada pengalaman, banyak pengalaman. Banyak pengalaman, alhamdulillah. Itu antara apa yang kita boleh ni. Maknanya anda rakan pendengar mana yang teruja nak turut serta sama-sama untuk pengembara Muslim IKIM dengan kerjasama Izzy Kembara ini, anda boleh saja hubungi nombor talian tadi di 03 618 41542, 03 618 41542, ataupun malam ni sekarang pun dah boleh dah. Anda WhatsApp pun boleh di 013 673 9000, 013 673 9000. Kalau di FB sekarang ni saya dah paparkan nombor talian tadi, anda boleh je screenshot nombor tersebut. Okey, kita masuk lagi ya. Boleh. Masih ada masa di sini lagi. Izzy Kembara sebenarnya adalah partner kepada Izzy Korban, dan kita ada Izzy Fidyah. Yang dalam hal ini kami bersama-sama, sebenarnya betul Izzy Kembara yang uruskan, tetapi Izzy Korban juga menyumbang dalam bila kita pergi ke tempat madrasah di kampung tu, kita menyumbang lembu akikah. Lembu akikah untuk dilaksanakan kepada orang kampung yang makan di sana. Lepas tu macam tadi Izzy Fidyah juga menyumbang, dan dalam masa yang sama ialah asalnya Izzy Korban itu hanya buat korban akikah. Betul. Tapi ramai yang nak menderma apa semua, dan kami selaku syarikat tak layak untuk terima barang derma, sumbangan zakat kami tak layak terima. Jadi akhirnya tahun 2020 dalam tak layak tu kita terima juga. Udah orang nak bagi, tak payah Ustaz, tak payah resit Ustaz je, kami nak bagi je, uruskan dia. Jadi tak apalah, tapi akhirnya tahun 2019 kami tubuhkan satu lagi dipanggil Yayasan Izzy Prihatin. Daripada situ kita mula mengutip derma, mengumpul derma sumbangan orang secara rasmi. Ada resit yang kita boleh keluarkan apa semua. Betul. Jadi Kemboja di antara negara asal yang kami mula-mula bergerak. Jadi kebanyakan yang derma-derma nak buat ni, kita ada buat wakaf perigi. Masih berjalan lagi ke wakaf perigi? Masih berjalan, ya. Dan itu di Yayasan Izzy Prihatin. Untuk segala wakaf ni dengan Izzy Fadak. Izzy Fadak yang menguruskan fidyah. Bantuan derma apa semua kat Yayasan Izzy Prihatin. Dan pada bulan Ramadan ni tak silapnya ada satu NGO di Brunei, baru-baru ni wakil kami daripada India datang daripada India. Dia buat perigi di India. Jadi bulan Ramadan ni dia nak pergi bulan Ramadan, baguslah. Masya-Allah. Dia nak pergi untuk tengok perigi yang dia buat di India. Itu dia kena kos tambahan, dia pergi, bukanlah kita tanggung pula. Jadi cuma nak ceritanya memang itu pengurusan kami pasal Izzy Kembara kita uruskan travel. Izzy Fidyah kita menguruskan segala beras fidyah, wakaf perigi, wakaf Al-Quran, wakaf kitab yang terbaru yang kita buka untuk madrasah-madrasah. Dan Yayasan Izzy di Malaysia setakat ni. Yayasan Izzy Prihatin pula menguruskan, tapi sebenarnya banyaknya bantuan tu kita bawa dalam Malaysia.
Sikit je kita akan bawa keluar, tapi derma-derma orang perseorangan apa semua ni yang kita uruskan cara baik. Dan alhamdulillah setakat ni dia punya induk, dia punya syarikat induk Easy Korban tu, kami di antara yang mendapat ISO patuh syariah. Satu-satunya pengendali korban akikah yang mendapat patuh syariah. Dan baru 2 hari lepas masih dalam audit lagi. Ini audit untuk tahun yang kedua lah. Kita dah memang dah dapat dah untuk ni. tengok macam mana kita menguruskan pengurusan. Semalam kami di audit, alhamdulillah. Lepas. InsyaAllah. Ada 2 hari lagi nak cek. Dia sebenarnya bila kita dapat, kata tahun lepas kita dapat pengiktirafan ISO patuh syariah. Okey, tahun lepas punya. Tahun ni kita kena audit semula. Kalau tak dia audit, penambahan baru, penambahkan sebagainya. Dia taklah orang kata setengah-setengah tu dia guna dapat sekali. Sepanjang seumur hidup dia guna. Kami dapat patuh syariah. Sedangkan benda tu untuk tahun tu aja. Tapi tidak untuk Easy Korban. Memang kita ada 2 ISO ya. Maknanya pengurusannya pun di ISO kan, dan juga aktivitinya pun patuh syariah. Jadi itu kerja-kerja yang kita buat. Tak, pasal ini amanah daripada rakyat Malaysia. Kita sebagai satu syarikat, sebagai satu NGO apa semua, kita perlu telus untuk itu diaudit. Dan di antaranya dipanggil pemegang amanah. Kita ada trustee. Trustee yang menengok ke mana duit kami pergi. Duit akan masuk daripada peserta, trustee pegang. Bila kita nak keluarkan kepada pengendali-pengendali kita, masa tu trustee akan keluarkan. Dan setiap tahun dia akan bagi, maksudnya dia akan sahkan bahawa benda itu betul. Kerana itu alhamdulillah dengan kerja yang sebegitu, grup kami ni dalam bawah Easy Korban ni, kami dapat pelbagai pengiktirafan sama ada dalam dan juga peringkat antarabangsa. Jadi ini orang memberi kepada kita, orang mengamanah kepada kita, maka kita alhamdulillah selama habis menjaga kepercayaan 17 tahun. Betul. Jadi balik tadi yang kita pergi ke ke Kemboja Vietnam tadi, kita juga buat program pelaksanaan akikah. Bukan akikah Easy Korban, tak, akikah rakyat Malaysia. Bila masuk pula Easy Korban beranak. Jadi anak-anak di Malaysia ni dari rakyat Malaysia yang mewakilkan Easy Korban untuk melaksanakan akikah, yang hasilnya kita buat juga program akikah untuk anak-anak yatim di Malaysia. Sepanjang Ramadan kita punya kempen adalah mengakikahkan anak-anak yatim yang ada di Malaysia. Kita ada kerjasama dengan rumah-rumah anak yatim yang terpilih. Itu yang ada buku baru daripada Easy. Kita dah keluarkan buku. Sekarang ni kita dah jadi penerbit buku pula. Masya Allah. Tapi buku tu memang untuk orang yang dapat anak memang baru. Kita bagi je. Dan sekarang dalam proses sejarah 17 tahun Easy Korban akan terbitkan buku tu. Kita pastikan DJ DK dapat nanti buku tu insya-Allah. Okey. Dan jadi tugas Easy Kembara ni, selain daripada kita bawa kembara, kita bawa tadi tu program akikah, program fidyah yang kita sampaikan direct terus kepada para penerima di luar sana. Dan yang ikut kita pun kalau tiba-tiba dia tengok alah teringin nak keluarkan fidyah masa itu, dia tak nak ikut, tak nak masuk duit ke Easy Fidyah, tak apa. Sampai sana sendiri. Ya, kau sendiri. Bagi tahu je Akmal, jom pergi kedai beras kejap. Beli beras. Orang tak tahu pun nak guna orang untuk tak apa. tahu pun. Dan sebenarnya bila bagi sendiri, feel itu lebih. Betul. Inilah hutang aku dulu, aku nak selesaikan. Inilah hutang mak ayah aku dulu. Teringat mak ayah dia dulu yang sakit lama bertahun-tahun. Jadi dia bagi fidyah tu, dia sendiri bagi. Puas itu rasanya berbeza. Melansaikan hutang-hutang kita yang dengan Tuhan ni, insya-Allah. Itu belum lagi dengan hubungan suami isteri pun ada juga yang melibatkan fidyah tau. Itu saya tak tahu tu. Masya-Allah, tapi kena bayar fidyah hutangan Allah tu kena. Tapi itu antara kelebihan jugalah kan, kita pergi kembara ni kita tahu sekali rupanya. Terima kasih banyaklah Ustaz Azhar bawakan kan. Tahu juga tentang fidyah ini yang wajib untuk kita tunaikan. Terima kasih banyak pada kedua-duanya. Hujung akhir kata pada Ustaz, Cik Mah, ambil sikit-sikit. Okey, daftar segera macam biasalah kalau dengan saya daftar segera, sebab akhir-akhir ni kebiasaannya akan ramai yang daftar. Tiba-tiba ramai bila dah hujung macam ni. Okey, jadi untuk mendapatkan tempat tu boleh call kita. Boleh call di 0361841542. Nak senang lagi boleh terus WhatsApp kami sekarang di 013-673-9000. WhatsApp kami di 013-673-9000. Dan untuk saya sekali lagi kepada para pendengar sana yang baru kali pertama bersama mendengar kita, rasa was-was dengan kita,
program Easy Kembara ini sebenarnya program yang dianjurkan oleh IKIM FM. Satu badan yang memang badan kerajaan lah. Jadi kami sebagai pengendalinya, kami bertanggungjawab untuk menjaga nama baik IKIM FM. Dan alhamdulillah selama 10-12 tahun kita bersama ini, kita tak ada masalah. InsyaAllah. Kita cuba sebaiknya, insyaAllah. Dan secara peribadilah, kan orang kata membohong pula. Tapi betul, bila dalam program yang macam ini, kita akan fokus untuk menjaga orang, walaupun kita rasa akhirnya kita habis modal. Tetapi modal yang kami dapat selepas itu ialah kepercayaan orang kepada kami. Betul. Jadi kerana itu, okey, waktu lain kita jaga juga. Yang tak bersama dengan IKIM pun kita jaga juga. InsyaAllah tanggungjawab kami. Tapi dengan bersama IKIM ni kita ada lebih sikit. Nak menjaga DJ dia. Jadi kita akan pastikan aku dah anti DJ dia yang kena maki pula nanti daripada proses tu. Tak, kita akan jaga sebaik mungkin insyaAllah. Jadi macam kita kata tadi, kalau ada anak-anak yang kita rasa takut lepas tak apa, insyaAllah kita akan jaga. Begitu juga anak-anak yang nak bagi mak ayah dah pencin dan tak ke mana, bawa kepada InsyaAllah Ustaz Azhar jaga. Saya pandai jaga orang tua. Nak dengar satu cerita seronok ni. Nanti tak habis kita malam ni. Satu hari tu, satu malam tu, suami isteri dengan kami keluar lah. Lepas tu tengok kesian isteri dia sakit. Dia sakit. Jadi kita pun ambil satu motor. Okey, jalan, motor bawa dia sampai depan nanti, berhenti tunggu dia kata. Dia pun okey lah, isteri dia pun pergi tunggu sampai bila kami yang kaki ni, bila sampai tempat tu, isteri dia tak ada. Oh, kacau. Vietnam bukan erti bahasa Melayu. Tuntang. Akhirnya pasal okey, ini satu lagi ya. Tip jalan. Bila kita duduk hotel, nak keluar hotel, pastikan kita ada kad hotel tu. Name card hotel tu. Ambil gambar tu hotel. Name card hotel tu. Jadi perempuan tadi tu, orang tua, dia tengok mana orang lainnya. Kita dah pesan, tunggu kat situ. Dia tengok sebab kami jalan kaki. Dia naik motor. Jadi dia tunjuk kad tu ke orang. Tunjuk je kat orang. Orang tu tunjuk pergi jalan ke hotel. Sampai ke hotel. Kat hotel dia bukan reti telefon kita. Masuk je dah. Jadi risaulah suami manalah, isteri duduk kat luar kan tu. Jadi sampai akhirnya bila dia balik hotel tu, punya seronoklah dia, isteri dah ada kat hotel. Jadi pagi esok saya beritahu dia, tanggungjawab kami pakcik tu. Kalau makcik tu tak jumpa, saya ganti makcik yang baru, saya kata. Sedih. Gurau Ustaz. Nangis pakcik tu. Oh, insyaAllah. Okay. Nak cerita. Nak ceritanya kan pengembaraan ini memang kita akan rasa macam keluarga sebenarnya Ustaz. Kita akan jaga seperti mana keluarga kita jaga. Allah. Itulah bestnya. Sebab itu anda kena ikuti program pengembara musim IKIM dengan kerjasama Easy Kembara ini. Musim cuti sekolah 4 hingga 9 Mac 2023, 6 hari 5 malam dengan kos hanya RM3,900 sahaja. Hubungi sekarang di 013-673-9000. 013-673-9000. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan pada ketiga tetamu untuk perkongsian pada kali ini. Rasa meriah saya malam ni kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi lain masa. Semoga program ni berjalan lancar. Ramai lagi akan terus serta untuk sama-sama mengembara untuk rehlah rohani juga insyaAllah. Sampai bertemu lagi lain masa insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Alfi, lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kat! Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam? Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke majlis